Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Sudah terdesakkah Parti Bersatu dan Muhyiddin? Ataupun adakah ini pengakhir kepada 5 ahli parlimen yang telah pun menyokong Anwar Ibrahim? Bersatu kini guna mahkamah untuk kosongkan 5 kerusi parlimen. Bersatu kini beralih langkah dengan menggunakan saluran mahkamah sivil untuk mengosongkan 5 kerusi parlimen selepas penyandangnya yang bertanding dan menang dalam PRU lalu memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan. Difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 15 November, saman pemula itu menyasarkan keputusan Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul yang sebelum ini membenarkan 5 bekas anggota Bersatu mengekalkan kerusi mereka. 5 ahli parlimen terbabit ialah Syed Abu Husin, Hafiz Zaid Abdul Fasal, Bukit Gantang, Zahari Kecik Jeli, Muhammad Azizi Abu Naim, Gua Musang, Iskandar Zulkarnain, Abdul Khalid, Kuala Kangsar, dan Dr. Zulkaperi Hanapi, Tanjung Karang. Status satu lagi kerusi parlimen yang dimenangi Suhaili Abdul Rahman di Labuan belum diketahui namun sedang berdepan dengan tindakan sivil berasingan di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Menerusi saman pemula itu, Bersatu mencabar keputusan Johari yang membenarkan 5 ahli parlimen terbabit mengekalkan kerusi masing-masing di sebalik langkah mereka mengingkari kehendak parti. Keputusan Johari itu disampaikan kepada Bersatu dalam surat bertarik 9 Julai lalu. Melalui saman itu, Bersatu memohon beberapa pengisytiharan, antaranya Badan Kehakiman mempunyai bidang kuasa untuk membetulkan sebarang salah tafsir undang-undang oleh mana-mana cabang kerajaan termasuk Badan Perundangan. Sebelum ini, Mahkamah pernah menolak permohonan mencabaran keputusan Speaker Dewan Rakyat atas alasan Badan Kehakiman tidak mempunyai bidang kuasa mendengar pertikaian yang melibatkan prosiding cabang perundangan. Menerusi saman itu juga, Bersatu menegaskan Johari telah menyalahgunakan kuasanya dengan membenarkan tindakan Syed Abu Husin, Zahari, Azizi Iskandar Zulkarnain, dan Zulkaperi. Kata Bersatu, tindakan defendant pertama iaitu Johari merupakan satu pengkhianatan dan melanggar perlembagaan persekutuan. Parti itu juga mendakwa tindakan Johari bersifat partisan dan dilakukan untuk kepentingan politik. Bersatu diwakili oleh firma guaman Chetan Jetwani & Co. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya keputusan kepada apa yang dilakukan malam ini hampir sudah diketahui. Ada satu komen daripada netizen, apalagi yang dikejarkannya bukan masalah rakyat lagi tetapi kuasa. Rakyat sedang melihat gelagat golongan ini dan puak-puak dalam PN dan PAS, kata Greg Kancil. Apa sebenarnya tujuan bagi Parti Bersatu untuk mahu membawa pula kes ini ke mahkamah, kata Greg Kancil. Semuanya hanya untuk mau dapatkan kuasa, bukan lagi untuk memperjuangkan masalah rakyat, kata Greg Kancil. Apa pula pendapat anda semua? Sebelum ini kita sudah tahu bahawa ada satu duluan yang mana keputusan berpihak kepada ahli parlimen apabila sebelum ini pernah mahkamah menolak permohonan mencabar keputusan Speaker Dewan Rakyat atas alasan Badan Kehakiman tidak mempunyai bidang kuasa mendengar pertikaian yang melibatkan prosiding cabang perundangan. Saudara-saudara sekalian, kalau sebelum ini kita sudah tahu bahawa pernah berlaku apabila beberapa ahli parlimen dan juga daripada Perikatan Nasional di Sabah juga tidak boleh dilepaskan kerusi mereka kerana mahkamah tidak mempunyai kuasa untuk mendengar pertikaian yang melibatkan prosiding cabang perundangan, yakni parlimen. Apalagi kalau itu melibatkan Speaker Dewan Rakyat, iaitu Johari Abdul. Kerana kalau itu berlaku, ini satu tindakan yang bahaya kepada
parlimen yang ada di Malaysia. Hilanglah kekebalan parlimen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini perkembangan terkini tentang skandal rasuah di Sabah. Akhirnya, Sabah Mineral mengambil tindakan terhadap undang-undang terhadap bekas CEO yang telah menyatakan mendedahkan kononnya beliau mempunyai bukti yang menunjukkan Haji Jinor menyalahgunakan kuasa. Akhirnya beliau kena sendiri apabila Sabah Mineral ambil tindakan undang-undang terhadap bekas CEO tersebut. Bekas Sabah Mineral Management mendakwa John T. Inghihon bertindak melangkaui kuasanya untuk memberi manfaat kepada entiti yang berisiko ada konflik kepentingan. Cerita ini apa yang terjadi sebenarnya. Hari ini kita digemparkan apabila Sabah Mineral Management atau SMM mengambil tindakan undang-undang terhadap bekas CEO John T. Inghihon yang didakwa bertindak melangkaui bidang kuasanya untuk memberi manfaat kepada entiti yang berisiko atau konflik berkepentingan. Dalam kenyataan hari ini, SSM memaklumkan pihaknya telah menjalankan siasatan dalaman mendakwa mendapati ada pelanggaran tanggungjawab fidusiari, kegiatan penipuan, salah nyata atau penipuan terhadap lembaga pengarah SMM serta salah laku oleh John T. Sebagai tindak balas terhadap dapatan ini, syarikat telah membuat laporan rasmi kepada SPRM dan polis. Siasatan telah mengenal pasti beberapa kejadian di mana John T. bertindak melangkaui kuasanya dan tindakannya bertujuan memberi manfaat kepada entiti dengan risiko konflik kepentingan dengan bersekongkol dengan pihak ketiga yang mewakili kartel berkepentingan. Tindakan-tindakan itu dilakukan tanpa pengetahuan atau kelulusan lembaga pengarah yang merupakan satu pelanggaran serius terhadap dasar syarikat dan piawaian takbir urus, kata SMM. Namun, syarikat itu tidak memberikan butiran lanjut mengenai tindakan yang didakwa dilakukan oleh John T. Untuk rekod, kenyataan John T. dilaporkan dalam beberapa artikel Malaysia Kini menyatakan bahawa kononnya beliau mempunyai dokumen atau mempunyai bukti yang mana ia boleh membuktikan bahawa Haji Jinor kononnya menyalahgunakan kuasa. Dalam pendedahannya baru-baru ini, John T. menyatakan beliau mempunyai bukti dalam bentuk seperti minit mesyuarat. Jadi, sejauh mana ianya akan dapat membuktikannya. Dan setakat ini, nampaknya apa yang beliau lakukan kini menjerat diri beliau sendiri. Itulah, ada netizen yang memberikan komen, kata mereka, kesilapan John T. ialah apabila beliau tidak membuat laporan SPRM atau laporan polis. Kenapalah dia bersokongkol pula membuat laporan di media, tidak melalui saluran yang betul. Kalaulah dia membuat laporan melalui SPRM, sudah tentu perkara ini tidaklah menjadi begini terlalu panas dan terlalu menyinggung beberapa pihak yang lain. Dan akhirnya, kini beliau pula dalam masalah yang besar apabila bekas majikannya iaitu Sabah Mineral Berhad mengambil tindakan undang-undang terhadap beliau sendiri. Dan ini sebab SMM mengambil tindakan undang-undang terhadap bekas CEO John T. Inghihon tersebut yang bertindak melangkaui bidang kuasanya untuk memberi manfaat kepada entiti yang berisiko ada konflik kepentingan. Dalam kenyataan hari ini, SMM memaklumkan pihaknya telah menjalankan siasatan dalaman dan mendakwa mendapati ada pelanggaran tanggungjawab fidusiari, kegiatan penipuan, salah nyata, misrepresentation atau penipuan terhadap lembaga pengarah SMM serta salah laku oleh John T. Sebagai tindak balas terhadap dapatan ini, syarikat telah membuat laporan rasmi kepada SPRM dan polis. Siasatan telah mengenal pasti beberapa kejadian di mana
John T. bertindak melampaui kuasanya dan tindakannya bertujuan memberi manfaat kepada entiti dengan risiko konflik kepentingan dengan bersekongkol dengan pihak ketiga yang mewakili kartel berkepentingan. Tindakan-tindakan itu dilakukan tanpa pengetahuan atau kelulusan lembaga pengarah yang merupakan satu pelanggaran serius terhadap dasar syarikat dan piawaian takbir urus, kata SMM. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas pendedahan daripada Azam Baki berkaitan dengan skandal rasuah membabitkan Adun Sabah dan juga pemimpin tertinggi negeri Sabah yang didakwa kononnya terlibat dalam rasuah, akhirnya ada desas-desus mengatakan bahawa pemberi maklumat itu hanyalah fitnah semata-mata. Bahkan daripada pendedahan yang dinyatakan oleh Azam Baki ini, si pemfitnah pemberi maklumat yang belum lagi membuat laporan secara rasmi dan belum menyatakan secara rasmi bukti-buktinya, kini ramai netizen khususnya penyokong GRS kini menggelar pemberi maklumat tersebut sebagai si pemfitnah. Tidaklah keterlaluan untuk cuba difahami dan cuba dimengerti mengapa pemimpin-pemimpin GRS dan juga para penyokong GRS menggelar si pemberi maklumat itu sebagai pemfitnah yang paling pengecut yang ada di muka bumi. Mereka menggelar si pemberi maklumat itu sebagai pemfitnah yang paling pengecut di muka bumi. Kata mereka, dah mengaku sebagai pemberi rasuah, kini bercita-cita pula nak mengaitkan orang, khususnya timbalan Ketua Menteri dan Ketua Menteri Sabah. Bahkan, kata mereka, si pemberi maklumat yang digelar pemfitnah nombor 1 pengecut ini kini cuba bersembunyi pula melalui imuniti pemberi maklumat. Kata mereka, kalau benar dia adalah ikhlas dan berani yang jantan punya telur, kata mereka, tidaklah perlu bersembunyi di sebalik akta pemberi maklumat ataupun imuniti. Jangan cuba gunakan imuniti, kata mereka, bertandinglah di mahkamah. Hari ini Azam Baki sekali lagi mengatakan bahawa si pemberi maklumat mungkin pemberi maklumat ini salah faham mengenai undang-undang yang ada di Malaysia. Beliau mengatakan bahawa di undang-undang di Malaysia ini tidaklah seperti undang-undang yang ada di Amerika Syarikat yang perlindungan diberikan otomatik. Di Malaysia ini perlindungan tidak diberikan otomatik. Pertama sekali, seseorang tidak boleh mendedahkan maklumat kesalahan kepada umum dan kemudian memohon perlindungan pemberi maklumat. Itu seakan-akan tindakan yang bodoh. Apabila bayangkan dia ada satu maklumat yang sensitif, yang sulit. Dia pula dedahkan kepada umum. Lalu sudah dia terdedah, sudah dalam keadaan bahaya, bahkan telah disahkan oleh PDRM bahawa si pemberi maklumat yang digelar oleh para penyokong GRS ini sebagai pemfitnah paling pengecut di muka bumi, kini cuba pula untuk berlindung, meminta perlindungan. Tetapi yang menariknya, beliau sendiri membuat silap. Beliau mencekik diri sendiri, menggantung leher sendiri apabila beliau telah pun mendedahkan kesalahan itu kepada umum, sudah buat kesalahan itu, sekali lagi minta perlindungan. Bahkan PDRM telah pun menyatakan memang sah si pemberi maklumat telah pun menerima ugutan bunuh. Jadi oleh sebab itulah, kata netizen, sekarang tanggunglah kesilapan sendiri. Para penyokong GRS, terutamanya penyokong Ketua Menteri Sabah dan penyokong timbalan Ketua Menteri Sabah, kini menyatakan padan muka si pemberi maklumat yang fitnah, yang mana dianggap sebagai pengecut itu. Kerana kata mereka, tidak berani mendedahkan segala-galanya dan tidak pula berani membuat laporan SPRM. Lalu bersembunyi pula di belakang Undang-Undang Perlindungan Maklumat. Selepas itu, cuba pula nak meraih simpati. Meraih simpati dari siapa? Dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dia silap.
Dia sangka Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh diperkotak-katikkan. Dia silap. Dia sangka Datuk Seri Anwar Ibrahim itu boleh dicuba-cuba dipermainkan dengan permainan kolot seperti itu. Akhirnya Anwar Ibrahim tidak termakan pujuk rayu si pemberi maklumat yang digelar oleh para penyokong GRS itu sebagai pemfitnah pengecut tahap dunia. Karena Anwar Ibrahim kata dia tidak boleh memberikan, bahkan negara ini tidak boleh memberikan perlindungan kepada orang yang turut melakukan kesalahan yang sama. Dengan kata lain, sama-sama bersalah. Memberi dan menerima rasuah sama saja dia punya kes. Apa yang lebih menarik lagi, Azam Baki juga menyatakan bahawa pemberi maklumat mungkin telah mendedahkan identiti mereka, tetapi maklumat tersebut belum pun disahkan. Dengan kata lain, bayangkan ada sniper. Sama-sama sniper. Ada 2 orang askar sniper, sama-sama menunggu untuk ditembak. Bayangkan, si sniper yang satu ini, dia mendedahkan dirinya. Sudah terdedah, tiba-tiba dia nak minta tolong burung helang supaya dia tidak tertembak. Dia nak minta tolong daripada malaikat supaya dia tidak tertembak oleh sniper yang satu lagi. Nak buat macam mana lagi? Identitinya telah didedahkan, kedudukannya telah didedahkan, bahkan kelemahannya telah didedahkan. Jadi, apalagi bolehlah beliau ditembak oleh sniper yang satu lagi. Begitulah lebih kurangnya. Azam Baki juga mengatakan bahawa tidaklah munasabah untuk mengharapkan pihak berkuasa memberikan perlindungan sebelum sebarang laporan rasmi dibuat oleh si pemberi maklumat yang digelar oleh penyokong GRS sebagai si pemfitnah yang pengecut bersembunyi di sebalik undang-undang imuniti, bersembunyi pula, merayu pula, bersembunyi di belakang Anwar Ibrahim, dan yang paling teruk sekali ialah cuba pula menggunakan kuasa Kebawaduli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong. Dia sangka Kebawaduli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong itu boleh menerima pujuk rayu beliau. Rupa-rupanya yang di Pertuan Agong tidaklah seperti yang beliau sangka dan tidak dilayan pula. Kesian jugalah kan. Menurut Azam Baki, perkara kedua, seseorang yang terlibat dalam kesalahan yang didedahkannya tidak layak memohon perlindungan pemberi maklumat. Tambahnya, merujuk Seksyen 11 dalam kurungan 1 Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Kata Azam Baki, beliau juga mengatakan bahawa silap-silap hari bulan, si pemberi maklumat ini boleh dikenakan Seksyen 25 Akta SPRM yang mana boleh menghukum individu yang tidak melaporkan maklumat. Jadi makna kata, SPRM sebenarnya boleh mendesak si pemberi maklumat atau sesiapa saja yang ada di Malaysia untuk melaporkan maklumat yang diperoleh. Kalau tidak, boleh dianggap bersekongkol, bersubhat, dan paling tidak beliau dihukum kerana tidak melaporkan maklumat. Dan mereka yang didapati bersalah pula boleh dikenakan denda tidak melebihi RM100,000 dan atau hukuman penjara sehingga 10 tahun. Manakala kegagalan untuk melaporkan permintaan atau memperoleh suapan juga boleh dihukum dan dipenjara katanya. Maknanya, kegagalan si pemberi maklumat, si pemfitnah penakut pengecut tahap dewa bersembunyi ini pula gagal melaporkan permintaan atau telah pun menerima suapan itu. Jadi sekarang si pemberi maklumat sedang mengalami masalah yang besar. Tinggalkan komen Anda, share video ini. Jumpa lagi.